kepada urus dia penyelaras. Puan nak tanya Puan? Yang berkenaan dengan lantikan untuk pegawai-pegawai aset ni kan. Contoh untuk pegawai aset untuk aset alih lantikan oleh UPA lah. Pendaftar oleh UPA juga kan. Kemudian Ini apa ni? Ini PTJ ke apa ni? PTJ. PTJ. Kalau PTJ pegawai aset adalah kita KP akan lantik lah. Bukan UPA lantik lah. So nama-nama untuk pemeriksa aset kita nak 2 orang, kita akan angkatkan kepada UPA kan. Betul. Kemudian untuk macam aset tumbuhan, dia ada pegawai aset tumbuhan khas ke ataupun memang kita compile atas pegawai aset tadi? Okey, dia macam ni. Kalau tidak kita ke pening ni. Kalau kita menguruskan aset ini, dia biasanya di peringkat PTJ Di peringkat PTJ perlu ada pegawai aset di UPA PTJ yang melibatkan aset tak ketara aset ni. Jadinya kalau di bawah pusat kos kita ni, kita perlu wujudkan contoh kita sendirilah. Contoh di PTJ tu sendiri ada aset haiwan kan, aset tumbuhan. Sepatutnya kita akan ada pegawai aset tumbuhan. Kita ada pegawai aset tapi dia panggil pembantu pegawai aset. Sebab pegawai aset seorang aja dekat PTJ Jangan ramai-ramai. Pegawai aset seorang saja PTJ bertindak kepada semua perkeliling pengurusan aset tapi dibantu oleh pembantu pegawai aset iaitu yang ini aset alih, yang ini pembantu pegawai untuk tumbuhan. Tapi dia boleh jadi pegawai. Tak semestinya lah maksudnya. Boleh faham Tengok kepada contoh yang kita rasanya ada kita bagi contoh macam mana struktur itu perlu diwujudkan di peringkat UPA PTJ. Bukan kita tak akan lantik pegawai aset tumbuhan, pegawai aset haiwan, tak ada. Pegawai aset ini merangkumi pegawai aset segala harta kecuali aset tak alih. Puan nak tanya Puan? Untuk lantikan di PTJ, KU yang kena sign kan, ketua PTJ yang kena sign. Boleh tak untuk sign untuk pusat kos KU akan lantik boleh tak sign bagi pihak? Kenapa ni ke tak ada KU tak ada? Ada dekat Sabah. KU sangkut kat Sabah lagi. Lagi-lagi satu soalan. Dekat negeri kita ada satu ni lah teknikal untuk state. Boleh tak kita panggil teknikal ICT state sebab lagi dekat lah compare dengan panggil HQ. Kadang-kadang kita panggil dia ambil masa yang lama lah untuk tunggu. Tak ada masalah. Okay. Asalkan dia orang teknikal. Okay. Ya. Tapi dia dilantik lah maksudnya. Dia kena bagi biar sama ada dia dilantik di peringkat dia sendiri, di pejabat dia memang dia adalah dilantik untuk menjalankan PEP sebab PEP ni boleh jadi lantikan JKR ke siapa ataupun pejabat dia lantik ke, dia boleh melakukan untuk jabatan-jabatan kerajaan atau agensi-agensi lain. Tapi kalau memang dia tidak dilantik tapi dia berkemahiran boleh majukan kepada kita. Yang bagi pihak tadi tu macam mana Puan? Okey, bagi pihak tadi dia macam ni sebab dia ni ada lah maksudnya kan, betul tak? Dia ada. Dia ada. Betul. Cuma terkandas, betul? Puan nak tanya Puan. Betul Puan. Jadi dia menjalankan tugas, betul tak? Betul. Okey. Bila dia menjalankan tugas, dia ada satu maksudnya untuk pelantikan ini boleh dibuat secara email dulu, boleh? Nanti kalau ada surat nanti barulah dia akan sign. Boleh ke? Boleh tak? Sebab dia perlu menjalankan tugas walaupun dia terkandas. Tak ada orang, dia tak tanggung kerja ni sebab you tak nak sign. Kalau kita sign ni, kita macam menanggung tugas dia tu. Sedangkan walaupun macam ini, masih lagi perlu menjalankan tugas walaupun kata dalam tempoh terkandas ke kuarantin ke apa semualah. Secara tidak rasminya boleh buat dulu macam tu Puan, saya nak tanya. Terima kasih Puan. Kalau saya nak tanya Puan. Hello? Ya, dengar. Dengar Puan. Ni akak nak tanya berkenaan dengan pelaporan sukuan lah Puan. Sebagai PTJ kita akan terima laporan daripada pusat-pusat kos kan untuk kita nak cantumkan semua report sukuan tu. Jadi saya nak tanya dari segi format pelaporan tu, maksud dia pusat kos akan hantar dalam bentuk yang macam mana dan kita akan buat laporan keseluruhan tu dalam format yang macam mana?
Okey, format yang kita nyatakan tadi adalah sama juga dengan pusat kos dengan PTJ menggunakan master list tu. Yang bila isi satu master list saja, dia akan pergi kepada laporan sebenar yang perlu dikemukakan kepada MOA. Ni, nanti kejap ya. Yang semalam yang Ikhwan nak tunjuk tu, yang master list yang apa tu? Isi yang situ. Isi yang situ dia akan menjana kepada laporan-laporan selepas itu. Isi satu sekaligus saja. So pusat kos perlu menggunakan master list yang telah disediakan, dan master list ni juga ni yang ini, yang macam ini ni. Okey, kejap. Tak keluar pula. Duk macam ni. Okey. Yang ketubit dah. Tubik dah. Norman tubik dah, senyap Norman ni. Okey, ni ini adalah format yang perlu dikemukakan oleh PK dan PTJ. Bila PTJ selaraskan, itu yang sebab kita tengah ambil masa, sebab kita kena letakkan di bawah PTJ tu pusat-pusat kos dia. Kita tak nak lah nanti PTJ pening. Macam mana nak masukkan pusat-pusat kos? Okey, Cik Ikhwan akan terangkan nanti. Okey, macam ni kak, tuan-puan, macam ni. Okey, nanti kita akan sediakan template ni. Okey, dekat template ni, ni kita ambil contoh bahagian BPMI lah. Nanti kita akan tukar ikut PTJ. Okey, dekat template ni, dekat belah ujung template ni dia akan ada. Ini pusat kos PTJ dan pusat kos di bawah PTJ itulah. Lokasi-lokasi aset di bawah PTJ berkenaan. So, kata contoh saya ambil BPMI ni, dekat ibu pejabat dia akan update satu template dia. Okey, dekat PLPP wilayah selatan akan update aset di lokasi dia lah. Puan daripada mana, Puan? Saya BBT Perlis. BBT Perlis bawah ada pusat kos BPIT, ada soil dengan racun. Okey, so maksudnya ada 3 lah. Maksudnya sekarang ni dekat BBT Perlis, satu kena update macam ni. Kan, dekat soil satu, yang ini satu lagi untuk racun lah contoh kan. Okey, so dia kena update yang ini je, maklumat-maklumat kat sini, sebabnya nanti maklumat-maklumat dekat sini, setiap pusat lokasi aset tu akan update kat sini, and then dia akan secara autonya akan ke sini, ke template utama. Okey, so autonya inilah maklumat aset di PTJ. Yang ini template ni akan auto. Dan daripada template ni dia akan keluarlah pelaporannya, ini pun secara auto. Okey. Jadi di peringkat PTJ nanti, PTJ hanya PTJ boleh print yang ini je. PTJ boleh print pelaporan di setiap lokasi. Satu, and then pelaporan keseluruhan di PTJ, and then print yang ini. Lampiran A2, A3, A4, A5, A6 dan A7. And then kembalikan kepada upah DOA. Itu saja pelaporannya by sukuannya. Itu yang kita nak. Okey. Terima kasih Cik Ikhwan ya. Sama. Okey. Ada lagi ke? Okey, bagus jugalah kita buat online macam ni. Kan, kita pun tak segan nak tanya. Kita pun boleh berkongsi, melibatkan kita punya pengalaman dalam menguruskan aset ini kan. Sebab dia melibatkan kita punya pelaksanaan dia, kita sendiri kena uruskan. Itu adalah pengalaman yang kita dapatlah bila kita menguruskan aset ini. So, terima kasih kepada bahagian-bahagian dan tuan-puan yang berkongsi tuan-puan punya pengalaman dalam menguruskan aset ini, melibatkan perpustakaan kan, melibatkan pendaftaran, printer, nak print barcode apa semua tu. Okey, ada lagi soalan ke? Tuan-puan, ada satu soalan lah. Soalan ni tak ada kena-mengena dengan aset yang tak alih. Yang ni soalan untuk aset alih, ini aset tak alih. Okey. Saya tanya sebab baru-baru ini kita ada mesyuarat kuartus jawatan kan. So dalam mesyuarat tu diarahkan untuk membuat pelupusan kuartus. Macam saya di IPKL, saya baru jaga tahun lepas, kita ada 12 kuartus yang perlu dilupuskan termasuk tempat-tempat lain lah. So bila saya dapat balik, sebab saya nak buat pelupusan kuartus ni masih di Terengganu dulu, dia punya tata cara yang digunakan oleh JKR tidak link dengan apa yang jabatan kita guna, format-format dia sangat berbeza. So saya nak tahu sekarang ini siapakah urus dia untuk
urusti untuk pelupusan aset tak alih ni? Sebab bila saya dah angkat borang-borang yang daripada JKR ni, saya nak angkat kepada siapa? Kita tak ke MOA kan? Okay, thank you. Kena untuk pelupusan bagi ni melibatkan aset tak alih ini, kita daripada unit pengurusan fasiliti dekat sini akan angkat kepada MAFI. Angkat kepada MAFI. Ya, kita kena KPC borang-borang ni kita angkat kepada bahagian pengurusan Ya, betul, kepada unit pengurusan fasiliti kita. So kita akan angkat melalui sini, kita akan angkatkan kepada MAFI. Sebab urusia untuk aset tak alih ni bahagian lain. Kan di MAFI bahagian lain. Untuk aset alih bahagian lain. Dia melibatkan dua bahagian berbeza. So tuan-puan perlu majukan kepada kita. Sebab jika tuan-puan orang kata dokumen yang di-query oleh UPF saya punya staff saya akan query, maksudnya itu dokumen yang disemaklah oleh MAFI. Maksudnya ada tak lengkap lah tu. Sebab JKR pun JKR pun dah lama dah masalahnya punya sistem pun saya pun tak tahu macam mana ni. Okey. So itu adalah pengurusan aset tak alih lah. Okey, untuk makluman semua yang mana menguruskan aset alih, menguruskan aset tak alih, ada satu surat telah dikeluarkan rasanya dalam edaran melibatkan keputusan mesyuarat hari itu JK Park memutuskan juga pengurusan aset tak alih juga adalah sekali. Kalau tuan-puan baca PS 6.1 garis panduan PTJ, aset tak alih dalam kategori aset juga perlu diurus tadbir berdasarkan PTJ. So penubuhan unit pengurusan fasiliti mengikut PTJ perlu diwujudkan juga. Itu adalah saya dimaklumkan juga JPKA pun akan PTJ juga. Memang itu sepatutnya daripada awal. Saya pun tak tahu kenapa kita ni masing-masing ikut bahagian sedangkan perkeliling memang ada. Okey Okey, ada soalan lagi? Okey, Puan Hidayah. Okey, ada soalan lagi ya? Assalamualaikum. Ya. Saya Hasil dari Bipik Serdang. Saya nak Puan berkaitan dengan macam yang tahun lalu kita punya ada aset yang tertinggal, bukan tertinggal, hujung tahun tu dia ada aset baru masuk tapi saya tak sempat nak daftar. So yang macam tu macam mana? Okey, itu tak ada masalah. Itu ada dokumen ke? Ada. Tak ada masalah. Masuk dalam pintu utama tu, pintu daftar perolehan aset, tak ada isu. Dia tidak menyekat lagi. Kalau dia sekarang saya nampak version 3 ni dia tidak menyekat, maksudnya jika kita ada dokumen yang lengkap, mereka orang kata kita boleh mendaftarkan, tapi sepatutnya ialah tu isu kita masalah sistem maksudnya tuan-puan boleh mendaftar. Untuk aset-aset yang akan datang, pastikan tuan-puan membuat proses pendaftaran dalam tempoh 2 minggu aset itu didaftarkan. 2 minggu aset itu diterima. Okey? So boleh daftar, tak ada masalah sebab dokumen ada. Terima kasih Puan. Sama. Ada lagi? Salam Puan, saya Zamzuriana dari PKRP Sabah. Nak tanya ni ada Okay. manual tak Puan untuk install yang machine barcode tu, sebab saya sampai sekarang masih tak dapat nak install tu machine. Okey. Cik Kai. Cik Kai ada sini tak? Siti? BPMI ada tak? Ada. Kai tak ada? Saya. Ada. Kai. Kai minta sharekan dari segi penggunaan untuk barcode printer Kai. Kai. Dia dah slide tadi tu. Kai mana ni Kai? Sekejap saya tanya dia.
Yang bertanya pasal mesin barcode tadi daripada mana Sabah Dari Stasiun Sabah. Mesin barcode tu sendiri beli ke ataupun daripada Yupa? Rasanya yang saya tahu mesin tu kami dapat daripada yang first kursus yang ada staff pergi. Dia kursus untuk install barcode tu dah dan dia bawa balik, tapi masalahnya staff tu dah tak ada dah kat sini, jadi saya cuba install tapi tak dapat. Kebetulan sementara Kak Ya, soalan peserta juga yang semalam, dia bertanyakan pasal mesin barcode ni, stiker tu dia tak ada lambang jabatan dan tulis hak kerajaan Malaysia. Boleh guna ke? Ada. Stiker tu kan? Stiker tu. Tak, stiker dia tak beli kosong. Tak, dia beli sendiri dekat Shopee. Oh, ya ke? Tak boleh. Dia tak, macam saya tempah dekat yang supplier tu kan. Ya. Saiz lah yang ada seorang ni daripada Sungai Burong ni dia tempah sendiri pada Shopee. Tak boleh. Dia memang kena ada logo dan hak Jabatan Pertanian Malaysia tu. Syarat aset kerajaan perlu ada hak milik kerajaan. Perlu logo dan nama hak milik kerajaan. Oh, kena ada lah. Wajib ada. Ya, wajib ada. So, gunakan supplier kalau kata ni ada rasanya. Hari tu BPMI kot ada supplier. Kita pun rasa ada nama supplier yang perlu. Kalau nak boleh dapatkan daripada kita. Okay. Kai ready? Kai baru masuk. Kai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, line tak okey lah. Oh, boy. Baru masak Pemasak kan makan? Banyak kali keluar. Okay. Saya cuba share tengok . Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak paparan dekat skrin tu? Tak ada lagi. Tak nampak . Kenderaan ni orang buah jurusan nak beli kenderaan air gunung. Ada kontak pesan tak pegawai kenderaan nak jaga urusan kenderaan set jurusan. Memang tak nampak. Kenderaan pembelian kereta jawatan di Kementerian Keuangan. Cuba tanya tahu. Nampak. MOF dah. Okey, MOF. Okey, nampak dah? Kan? Okey, nampak. Nampak Okey. Jurusan nak beli. Okey, saya ada share juga dekat dekat grup tu lah. Okey. Jadinya yang pertama kalau tuan-puan tengok dekat sini, ni untuk kita install, untuk kita setting lah bila kita dah install. Saya rasa tuan-puan dah install lah. Saya beranggapan tuan-puan dah install driver dan CD Zebra coding ni lah. Jadinya kita akan pergi ke cara-cara untuk setting. Yang pertama, tuan-puan mesti buka MySpa ni melalui Internet Explorer. Kemudian kalau tuan-puan perasan bila tuan-puan buka IE tu, tuan-puan akan nampak button setting, button gear sampai dekat atas tu. Kemudian tuan-puan klik dekat button gear tu, tuan-puan klik pada compatibility view setting. Sibuk slide macam ni. Kemudian bila tuan-puan klik pada compatibility view tu, tuan-puan type je myasset.doa.gov.my/portal-spa. Okey. Kemudian tuan-puan klik add dan close. Bila dah berjaya tu dia akan appear lah dekat ruangan tu. Tuan-puan klik pada add dan close tu. Kemudian tuan-puan tutup, kemudian tuan-puan pergi kepada window tu, tak kisahlah window 7 ke window 10 ke, dia tetap ada sama juga. Device and printer. Tuan-puan klik pada situ,
Bila tuan-puan dah berjaya install, dia akan automatik, dia akan nampaklah kita punya printer yang kita install tu. Jadi tuan-puan setkan dia sebagai default printer. Tuan-puan right click pada right click, kemudian tuan-puan akan nampaklah printing preferences tu. Tuan-puan tick kepada 180 degree. Kalau tuan-puan tak tick, dia akan jadi huruf tu dia akan terbalik. Okey, kemudian setkan size 6 cm untuk lebar, ketinggian dia 4 cm. Kemudian tuan-puan klik apply. Kemudian tuan-puan bila tuan-puan dah set tu, tuan-puan masuk balik semula MySpa melalui Internet Explorer. Tuan-puan buat carian aset, cetak barcode. Klik cetak barcode, kemudian tuan-puan klik bila nampak cetak barcode tu, tuan-puan akan nampak file. Kemudian tuan-puan klik pada print preview. Okey ke? Okey, teruskan. Okay, kemudian tuan-puan klik pada page setup, ada nampak button gear juga. Okey, tuan-puan set margin. Ini apa yang saya dah set tau. Ini apa yang saya dah cuba. Jadi saya tunjuk macam mana yang saya dah set tu. Sebab ini yang saya rasa paling cun lah. Bila saya dah set tu dia ngam-ngam kat tengah-tengah. So tuan-puan boleh ikut je setting ni. Okay. Kemudian header dan footer ni tuan-puan jadikan semua ni empty. Jadikan kosong. Tuan-puan boleh pilih dekat situ. Okay. Pastikan semua ni dekat bawah ni header dengan footer ni tuan-puan klik je semua empty. Kosongkan. Kemudian selepas dah set, ini paparan lebih jelas lah, tuan-puan akan nampak. Ini yang saya dah set. Kemudian tuan-puan boleh print lah, mula print barcode tu. Itu sahaja. Okey. Ini kita print pilih satu-satu setiap satu-satu kan? Dia bukannya kita pilih. Betul. Untuk kaedah yang ada semalam yang Puan siapa tu daripada BP, Puan Faridah, dia ada kongsikan cara macam ni nak print secara keseluruhan tu. Okey, kalau tuan-puan nak tengok macam mana saya print, saya tunjuklah sekali live kalau kata tuan-puan mungkin tak dapat kan. Jadi tuan-puan boleh tengoklah setting tu macam mana. Saya nak try lah. Kak Faridah tu tak try lagi kan? Sebab dia guna nasi lama ya so. Sama juga kena kedai sama ni. Tuan-puan nampak tak skrin? Semua 1000 tak boleh pilih. Okay, tak boleh pilih kan? Nampak? Nampak Ni yang tadi saya maklumkan yang pasal setting gear tu ada kat sini compatibility view ni. Bila tuan-puan add, dia akan automatic, dia akan nampak dekat bawah ni. Website you have added to compatibility view. Okay, kita buat carian asset. Saya adjust kat sini, saya tak tulis banyak panjang lah. Saya cari kat sini laptop yang tengah saya pakai sekarang. Cetak barcode. Okey. Ya. Yang ni tuan-puan klik file ni yang saya maklumkan tadi, print preview ni, tuan-puan akan nampak macam ni lah. Tuan-puan klik setting ni, print setup ni. Inilah yang saya maksudkan tadi tu. Dia akan nampak paparan kat sini. Kalau tuan-puan tak ubah ni, dia akan keluarkan semua segala apa yang ada dekat view kita ni, dia akan letak atas stiker tu. Jadinya nanti dia akan makan ruang lah sebenarnya. Okay. Tak ada apa-apa, ini je lah. Okay. Kita klik print. Di sini lah paparan print kita tu. Klik print. Saya off juga share screen.
Tuan-puan nampak kan muka saya kan? Sekejap Kai, tanya soalan boleh Kai? Kejap. Saya tukar habis ni dulu. Okey, ni Dah hilang Kai? Hilang dah Kai? Putus internet. Okey, kita bersabar menunggu Kai kembali. Terputus internet dah. Tak dengar kan suara? On mic. okey, dekat sini printer yang Zebra tu yang saya dah siap pasang. Okey. Sekejap So, saya klik dekat tadi barcode tu. Saya tekan print. So, kalau tuan-puan boleh nampak, inilah dia punya setting dia tu. Kai tak nampak ke Kai? Sekejap Nampak tak? Nampak. Okay, so yang berkenaan dengan continuous ke apa tu, itu semua tak payah setting. So dia akan automatic, dia akan baca je atas ni. Ini yang dah di set lah ikut ukuran semua tu, yang saya rasa yang ngam-ngam lah dekat kertas stiker ni. Saya print pun dapat macam ni. Cuma masalah saya, dia tak continuous. Dia selang. Dia berselang. Satu stiker dia dapat print. Kemudian dia selang satu tak, dia selang yang stiker yang ketiga, dia print. Lepas tu dia selang lagi satu stiker baru dia print. Dia berselang. Untuk yang center tu okey dah. Dia print cantik dah. Tapi dia berselang-selang tu saya tak suka. Yang pasal berselang tu puan, puan klik yang tadi cetak barcode tu kan. Dia keluar yang barcode tadi tu. Okey. Sekejap Sorry mungkin tak nampak kot. Yang tadi kita nak buka barcode tu, puan klik pada file. Puan buka print preview. Puan klik pada print document. Saya cuba Ini kan. Tadi cetak barcode ni. Klik file. Klik print preview. Klik file ni. Preferences ni. Puan klik advanced setup. Advanced setup ni dekat sini media type. Mungkin yang puan tu mungkin puan klik je continuous. Okey. Itu saja. Okey, saya cuba. Sebab saya dah pernah guna setup ni tapi tak berjaya. Melainkan satu lagi, saya pun hari tu masa awal setting hari tu pun sama juga jadi macam tu. Melainkan puan uninstall balik, puan ikut kaedah yang saya bagi tadi tu. So, so far saya dah cuba kemarin dulu saya dah set balik. Alhamdulillah dah boleh dapat macam ni balik. Okey. Kai, nak tanya yang printer tu first edition ke third edition?
Maksudnya macam mana tu? First edition. Yang dapat mula-mula ke yang second batch? Oh, ini second batch yang baru ni punya. Oh. Tak ada sebab kita orang pun ada masalah printer lah. Sebab dah tukar cartridge, dia tak lekat, lepas tu dia tak ada function lah orang cakap. Dia putar macam tu je. Saya ingat kan yang macam ni kan, kita kena guna viewer punya ni. Kalau macam saya tahu guna viewer, bagi saya macam ataupun kita biasa guna viewer kan, viewer apa tu namanya, team viewer. Maknanya orang lain tolong set up kan menggunakan tempat lain. Dia just online. Macam Khairul tolong set up kan, Cik Khairi punya dekat IPKL guna kat komputer sendiri kan, asalkan ada team viewer tu. Ya, betul. Macam tu Kalau lagi team viewer senang. Macam Puan Zamzuliana tadi yang pada Sabah kan. Guna kalau tak ada team viewer tu, install team viewer tu, bagi ID dan password, nanti Kai tolong set upkan siap-siap. Sebab dia tak boleh install pun tu. Dia tak boleh, dia belum berjaya untuk install pun. Tak set up lagi. Setuju kalau macam tu, boleh juga. Kalau kita pakai team viewer tu, saya boleh tengok daripada sini je, set daripada sini je. Saya boleh lah, kita cubalah. Masalah yang kita orang ni boleh install apa semua, cumanya bila nak di print tu tak lekat dia punya yang first edition lah. Dia lepas tukar cartridge pun sama je. Salah pasang ni kot Cik Khairi. Salah pasang dia punya roller sticker kot. Maaf Cik Khairi, bukan Cik Khairi, Cik Nik. Nik Fakhruddin. Dia roller pun sama, dah try dah. Kak Yah ada carangan kan? Dia macam hidup segan mati tak mau lah. Dia macam nak yang baru je. Okey, boleh buat permohonan. Nanti kita akan ada lagi kita boleh bagi, tak banyak dah. Tapi boleh, tak ada masalah. Tapi Cik Nik, saya bersetujulah sebab berkenaan dengan printer coding dulu banyak problem lah sebenarnya banding yang sekarang yang kita terima ni. Sebab yang dulu punya dia punya driver dia tak compatible lah dengan PC atau Windows. Lama kan? Ya, yang first batch punya. Itu tahun bila? Lama dah Kak Ya, ada sekali 2014. dengan ada scanner tu. Oh, ya ke? 2014 ni. Okey, tak apa. Kalau yang mana memang dah ada habis ikhtiar apa semua, boleh buat permohonan menggunakan QPA berapa semalam di tengah menggunakan borang QPA 14 kan? 17 borang pindahan, perbuat permohonan. Nanti kita akan kita akan jawab nanti. Cuma Puan Faridah daripada Bipik Lundang tu ada ke? Kak Farida ada ke Kak Farida? Rasanya Kak Farida tak cuba lagi kot print untuk ke sekaligus tu. Banyak-banyak dia tak buat lagi. Sebab saya bila tengok tu yang kata nak print keseluruhan tu, saya tak jumpa lagi lah function tu. Ya. Sebab yang Kak Farida cuba tu tak silap Kak Ya, yang dia menggunakan barcode printer yang lama. Tapi dia bukanlah print sekaligus, dia macam ikut sheet kan, ada banyak. Macam kalau kita ada 4 sheet tu, dia akan klik yang pertama. Kalau ada 50 lah kat depan tu, dia akan print sekaligus. Okey, hanya tu daripada satu-satu. Ya. Tapi itu menggunakan barcode yang lama lah. Yang baru Kak Ya dimaklumkan dia belum lagi lah. Okey. So saya harap yang tu je lah. Kalau kata ada sebarang pertanyaan, saya boleh bantulah mana-mana boleh saya bantu. Okey. So far sebab hari tu yang kita dapat macam mana cara nak instruct tu agak sukar sikit lah. Tapi bila dah jumpa setting ni mungkin tuan puan boleh ikut lah. Dia punya ukuran dia apa semua tu tuan puan ikut je. Yang mana yang saya set tu. Tu dah try error dah tu kan? Tu banyak try error dah tu, banyak stiker dah buang tu Kak Ya. Sehingga berjaya mendapatkan setting yang terbaik. Saya risau kerugian stiker tu. Try error banyak orang. Okey, itu saja. Berkenaan ada juga yang saya perasan dekat dalam group semalam yang kata ada print atas stiker kosong yang dia punya ukuran dia tu. Okey. Yang puan yang ajukan soalan tu mungkin puan kalau kata yelah sebab stiker yang puan order tu mungkin tak ada macam kita punya stiker ni yang Jabatan Tanian punya tu kan.
So mungkin Puan boleh appealkan lah yang saya kata minta kosongkan MT tu, mungkin Puan boleh letak alamat MySpa ke apa ke. Tapi kalau kata tak ada tu pun ada masalah ke Kak Ya? Tak boleh. Berdasarkan pelebaran, mengikut pelebaran aset perlu ada hak milik kerajaan. Okey. Itu kena ada. Okey. Okay, lepas ni perolehan mungkin kita boleh tempah kot stiker tu. Okey. Satu gulung tu 1,000 tak silap saya. Yang kita guna tu lah yang zebra ni tu. Satu gulung tu ada 1,000 stiker. Berapa ringgit saya tak ingat lah. Tapi ada satu gulung tu ada 1,000 stiker lah. Okey. Itu sajalah kot kongsian daripada saya sikit serba sedikit. Jadi kalau ada kekurangan saya minta maaf lah. So kalau kata ada jumpa atau kaedah yang lebih mudah untuk kita setting, mungkin tuan-puan juga boleh share lah dekat dalam grup kita tu. Ya, mana yang ada kaedah yang terbaik, sila maklumkan kepada dalam grup PTJ. Kalau ada pusat kos yang tahu kaedahnya macam mana yang terbaik, maklum kepada PTJ supaya PTJ boleh maklumkan boleh wawarkan dalam grup JK Park PTJ DOA. So mana-mana yang ada kat sini PTJ, minta PTJ di peringkat PTJ mempunyai grup WhatsApp di peringkat PTJ tuan-puan, supaya tuan-puan boleh arahan-arahan, pemantauan apa semua, arahan pelaporan, arahan apa semua, tuan-puan boleh majukan sebab kita akan maklumkan dalam grup JK Park A. Daripada situ tuan-puan maklum boleh panjangkan kepada JK Park di peringkat PTJ tuan-puan. So boleh add sekali kami untuk membantu jika ada persoalan dan soal jawab ke benda nak tanya, boleh masukkan kami dalam ahli dalam grup WhatsApp di peringkat PTJ. Okey, terima kasih Kai kerana membantu. Senyap dah. Okey, ada lagi soalan? Terima kasih Kak Ya, terima kasih juga semua Lagi? Kalau tak ada, saya serahkan kepada kita punya pegawai penyelaras, Hidayah. Okey. Kita dah pukul 1 dah. Okey. Kira dah habis semua tajuknya kan? Kak Ya pernah selesai kan dia punya habis modul? Dah. Kalau ikut jadual sebenarnya sampai ke petang. Tapi apalah. Okey, sebab sekarang ni kita nak settlekan ada beberapa perkara lah. Post test, penilaian dan juga video rakaman ni. Untuk post test dan post test dan juga penilaian. Yang dua-dua tu link saya dah bagi dekat dalam grup. Ada dah lebih 50 orang yang dah jawab. Yang belum jawab boleh teruskan. Untuk yang penilaian ni, saya sistem item ada masalah sikit. Saya tak tahu kenapa masih tak boleh. Sebab saya kena setting masa. Masa kalau ikut jadual yang isi tu petang. Jadi mungkin petang nanti baru boleh buat penilaian. Ataupun lepas pukul 1 ni pun cuba boleh buka tak? Dah pukul 1 lebih dah. Sebab saya tadi dah ubah masa. Kalau dah ubah masa, boleh tak masuk untuk buat penilaian? Kalau tak boleh juga, saya rasa memang ada masalah sistem items ni lah. Okay, untuk video rakaman pula, saya akan compile dia dalam Filmora, kemudian saya akan upload ke YouTube PLPP. Nanti saya akan bagi link YouTube je lah untuk semua rakaman yang kita telah kursus ni. Nanti jangan lupa subscribe dan like dan share ya. Bolehlah guna kan. Belum boleh buat penilaian lagi memang ada problem sikit lah sistem esteem ni. Tapi dia memang kena buat juga. Saya akan cubalah tengok apa benda yang masalah dalam sistem esteem ni. Okeylah, kita akhiri kita punya mesyuarat pula dah kursus ni. Pertamanya saya nak ucapkan berbanyak-banyak jutaan terima kasihlah kepada Puan Arbaiyah kerana sudi memberi ceramah untuk kursus pengurusan aset alih kerajaan ni. Dan semua peserta juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih di atas kerjasama semua mengorbankan masa mendengar pengurusan aset alih ni. Saya sangat-sangat happy lah sebabnya kursus ni ramai peminat dan
ada hikmahnya jugalah daripada 25 orang yang boleh datang PLBP, tapi bila kita buat online boleh ramai join dan sama-sama mendengar maklumat dan ilmu mengurus aset alih ni. Okay, saya juga nak minta maaf segala kekurangan semasa menguruskan kursus ini berlangsung. Jadi kalau ada apa-apa persoalan yang lain yang tuan-tuan perempuan ada nak bertanyakan, boleh tanya dalam grup. Grup tu adalah grup sementara ya. Grup kursus tu biasanya kita buat sementara. Mana yang dah selesai apa semua boleh left lah. Kalau yang tak nak left, nak share ataupun nak bertanya pun boleh juga. Mana-mana nanti sama-samalah membantu. Kalau ada yang tahu persoalan tersebut, bolehlah kita sama-sama share. Okey, saya ingat itu sahaja. Jika ada apa-apa, yang lain ada tak last nak bagi tahu ke, nak tanya ke? Ada tak? Okey, tak ada. Nampaknya tak ada. Okay, nak ambil gambar semua je. Ya? Nak ambil gambar semua je. Kena open ni lah. Kena open kamera. Saya nak buat together mode. MS Team dia ada dia buat option yang penambah baik lagi. Dia view macam-macam tempat lah. Tambahin mana. On kan. Mana situ kau? On kan kamera semua. Baru nampak macam dalam dewan. Saya je ke nampak Saya je nampak Yang lain nampak macam galeri biasa je kan? Maksudnya galeri maksudnya apa? Dia just grid je kan? Oh, together mode. Together mode. Kak Yang boleh nampak lah kot. Nampak. Nampak. Nampak kan? Dia together mode dalam dewan. Dalam dewan. Bolehlah dalam dewan lah. Sebab Kak Yang guna ID saya, option dia nampak banyak. Okay, ni 47 orang. Okay, saya akan share dalam grup lah gambar-gambar ni semua. Sebagai bukti kehadiran. Komen. Okey. Kak Ila. Okey, dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada semua ya. Okey, selamat tengah hari, makan, solat zuhur. Bye. Kita tak ada henti kau tengah hari ke? Biasa